Assalamualaikum dan salam Malaysia Madani, bersama saya Suaran Shah dalam Berita Pagi Sabah edisi Sabtu 14 Disember 2024. Lebih 50% anak Sabah melanjutkan pengajian dalam bidang sains, teknologi, kejuruteraan dan matematik STEM bagi tahun 2024. Menteri Sains, Teknologi dan Inovasi Datuk Dr. Muhammad Arifin Muhammad Arif berkata kerajaan negeri kini memfokuskan usaha meningkatkan penglibatan pelajar dalam bidang sains tulen agar melebihi 30%. Kita adakan karnival di seluruh negeri, di seluruh daerah dan kita naikkan peruntukan untuk mengadakan festival STEM di seluruh daerah. Kita harap meningkat ke 30 ke atas. Ada juga daerah PPD-nya yang sudah 30 ke atas. Beliau ditemui media selepas merasmikan majlis penyerahan sumbangan kalkulator saintifik bagi program WeHelp. Seramai 120 pelajar dari 6 buah sekolah menengah di negeri ini menerima kalkulator saintifik. Dalam majlis ini turut diadakan pertukaran dokumen memorandum persefahaman MOU antara Petronas dengan Institut Latihan Teknik Perdagangan Papar dan Kolej Teknologi Yayasan Sabah KTYS bagi pelaksanaan program bantuan penajaan dan latihan institusi vokasional Vista. Turut diserahkan surat niat LOI Petronas kepada Akademi Binaan Malaysia Wilayah Sabah untuk penyediaan latihan industri kepada belia Sabah bawah inisiatif Vista 2.0. Kerjasama bertujuan meningkatkan latihan teknikal dan kesediaan tenaga kerja di Sabah selaras dengan keperluan industri minyak dan gas global. Lebih 17,000 kalkulator saintifik telah disumbangkan Petronas kepada pelajar negeri ini bagi program WeHelp Jabatan Pendidikan Sabah. Lebih RM30,000 disumbangkan kepada Gereja St. Catherine Inanam untuk persiapan sambutan perayaan Krismas tahun ini. Timbalan Menteri Pendidikan Tinggi Datuk Mustafa Sakmod mengajak masyarakat di negeri ini agar menjadikan sambutan Krismas sebagai platform memperkukuh perpaduan masyarakat yang berbilang bangsa dan agama. Marilah kita rayakan bersama dan eratkanlah ikatan persaudaraan, persahabatan di antara kita, walaupun kita berlainan agama, tapi jadikanlah perayaan ini untuk mengeratkan ikatan kekeluargaan dan persahabatan di antara kita. Beliau yang juga ahli Parlimen Sepanggar ditemui RTM selepas menyampaikan sumbangan kepada gereja sekitar Parlimen Sepanggar. Sementara itu, pihak gereja menzahirkan rasa syukur atas sumbangan yang diberikan. Dia membantu supaya gereja dan chapel-chapel at least kan mereka merasa senang hati diberi sumbangan seperti inilah supaya mereka rasa dihargai daripada pelayanan mereka dalam gereja, macam tidak dilupailah. Sebanyak 86 buah gereja di sekitar Parlimen Sepanggar menerima sumbangan tunai sempena perayaan Krismas tahun ini. Pelbagai manfaat dinikmati rakyat hasil peningkatan pendapatan negeri. Pembantu Menteri kepada Ketua Menteri Datuk Nizam Abu Bakar Titingan berkata ini termasuklah bantuan Rumah Mesra Sabah Maju Jaya SMJ. Alhamdulillah, hasil sokongan dan dukungan seluruh rakyat kepada kerajaan JRSPH yang memerintah Sabah pada hari ini, keadaan pendapatan negeri, hasil revenue meningkat dan hasil yang meningkat ini telah dikembalikan kepada rakyat. Beliau ditemui pemberita dalam majlis penyerahan kunci Rumah Mesra Sabah Maju Jaya SMJ bagi Dun Apas di Tawau. Mengenai tambahan kuota Rumah Mesra SMJ pada tahun depan, Datuk Nizam menyambut baik usaha kerajaan negeri untuk membantu rakyat keluar dari kepompong kemiskinan. Sementara itu, mereka yang ditemui berasa gembira kerana impian untuk memperoleh rumah sendiri akhirnya tercapai. Terima kasih kepada Kerajaan Negeri Sabah atas pemberian rumah mesra rakyat. Khususnya yang amat berhormat Ketua Menteri Sabah yang amat prihatin dan mendengar keluhan untuk membantu kami golongan miskin agar memiliki rumah sendiri. Alhamdulillah, kerana kalau ikutkan kami punya kemampuan dan tidak mampu untuk membuat rumah sebegini. Terima kasih juga kepada Ketua Menteri dan Kerajaan JRS lah keseluruhannya kerana keprihatinan terhadap rakyat itu sangat terbukti membantu rakyat yang memerlukan. Alhamdulillah. Terima kasih kerana bantuan Kerajaan Sabah memberikan rumah
SMG. Terima kasih semuanya kepada Kerajaan Sabah yang banyak membantu saya. Pelbagai projek pembangunan dilaksana di daerah Pitas sejak 4 tahun lepas. Pembantu Menteri Pembangunan Luar Bandar, Datuk Seri Dr. Rudi Awah berkata ini termasuklah projek pembinaan 54 unit kedai, program perumahan rakyat PPR dan balai bomba yang dijangka siap tidak lama lagi. Agrobank juga akan membuka pejabat cawangan daerah Pitas dijangka awal Februari 2025. Beliau yang juga adun Pitas ditemui RTM selepas menyempurnakan Majlis Penyerahan Sumbangan Tabung dan Yuran PIBG di Pitas. Mengenai masalah air bersih di daerah Pitas, Datuk Rudi berkata projek loji air baharu bernilai 10 juta ringgit yang sedang dalam pelaksanaan dijangka siap tahun depan. Daerah Pitas yang sedang aktif merancang dan merancang. Banyak loji pun hampir siap dalam tahun depan. Loji hampir siap, loji besar kita yang bernilai lebih 10 juta. Dan kita lagi merancang satu loji besar 100 lebih juta yang kita akan bina di Ulu Nimbang, daerah Pitas. Sempena majlis ini, RM18,000 disumbangkan untuk tabung PIBG di 18 buah sekolah di daerah Pitas dan RM44,000 untuk yuran PIBG. Terima kasih yang tidak terhinggalah kepada Yang Berhormat Datuk Seri Dr. Rudi Awah. Beliau ini tidak berhenti-henti untuk memberikan sumbangan kepada pendidikan di daerah Pitas, di mana tidak kurang daripada 300,000 setiap tahun kita menerima sumbangan daripada Datuk. 9 siri latihan polis bantuan dirancang untuk dilaksana di seluruh negara tahun depan. Ia berikutan terdapat permintaan yang semakin meningkat daripada pelbagai agensi yang mahu melatih polis bantuan. Pengarah Jabatan Pencegahan Jenayah dan Keselamatan Komuniti JPJKK Bukit Aman, Datuk Wan Hassan Wan Ahmad berkata, latihan polis bantuan akan kerap dilaksana memandangkan pasukan berkenaan mempunyai kuasa-kuasa seperti polis berbanding pengawal keselamatan biasa tidak beruniform. By next year kita susun balik, saya rasa kita dah rancang ada 9 siri polis bantuan akan dibuat di seluruh Malaysia ini atas permintaan yang begitu tinggi dalam agensi-agensi lah. Beliau ditemui pemberita selepas perbarisan tamat latihan kursus asas polis bantuan Siri 7 2024 di dataran kawat Ibu Pejabat Polis Kontingen IPK Sabah. Seramai 193 anggota polis bantuan daripada 23 agensi menamatkan program latihan asas polis yang dilaksana sejak Oktober lepas. Tambah Datuk Wan Hassan, untuk memastikan pengambilan polis bantuan ini tidak berlaku pembaziran, tapisan secara teliti perlu dilaksana selain memastikan setiap pemohon melepasi tapisan keselamatan dan tiada rekod jenayah lampau. Dalam program ini turut disampaikan anugerah akademik terbaik, anugerah latihan luar dan anugerah terbaik keseluruhan. Jangan takut, jangan mudah mengalah untuk menjadi seorang anggota keselamatan, sebab anggota keselamatan ni dia penting untuk menjaga kita punya tempat, terutamanya negara lah. Harapan saya agar pasukan polis bantuan ni setaraf dengan pasukan polis Diraja Malaysia. Semoga lagi ramailah untuk masuk untuk jadi polis bantuan dan juga mengikuti latihan ni selama 2 bulan ni. Sekian Berita Pagi Sabah menyusul selepas ini Berita Pagi Sarawak dari Sungai hingga Segara Palestin pasti merdeka.